Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kita jumpa lagi dengan CIDS versi 9. Okay, sebelum ni kita buat tutorial berkaitan CIDS versi 8. Ini ialah CIDS versi 9. Okay, bagaimana kita nak setting dulu? Pertama, kita kena setting jadual waktu. Seperti mana kita buat dalam versi 8. Okay, saya tunjukkan bermula dengan jadual waktu. Okay, pertama kita pergi ke bahagian setting. Kita nampak untuk versi 9 dia lebih mesra pengguna. Boleh nampak semua ikon-ikon yang kita perlu gunakan sepanjang pembinaan RPH. Okay, kita tekan setting. Nampak di sini ada teaching period, instructional profile. Kalau cikgu nak tukar profile pun boleh ya. Di sini ada edit my profile. Okey, boleh tukar gambar dan sebagainya. Nampak sini ya. Maklumat dengan cikgu ya. Boleh. Situ. Okey, saya nak tunjukkan. Saya nak create record. Contohnya subjek ialah matematik. Secondary school, sekolah menengah, boleh pilih tingkatan apa, kategori apa, sains matematik ke kemanusiaan berikut subjek macam tu ya. Subjeknya ialah matematik PLP. Ini ialah instructional planning, kita bukan lagi PDPR. So kita klikkan create record. Okay, nampak kita dapat record. Okay, set minggu. Minggu ini ialah minggu 43. Okay. Dan kita boleh select kalau minggu tu ada public holiday, kita boleh select sebagainya. Ataupun cikgu ada cuti, cikgu masuk siap. Okay, yang ni boleh select lah ikut apa yang dia nak yang bersesuaian. Learning area, apa topik area pembelajaran. Topik dia apa? Boleh klik, kalau cikgu nak klik semua, boleh klik semua. Contohnya penggal 3 ni kita dah cover semua, hanya ulang kaji, jadi kita boleh klik semua topik. Okay. Content standard, ini ikut minggu ni nak study tentang apa. Ini boleh pilih ikut kesesuaian lah. Okay. Learning standard, ni dia punya learning standard dia. Learning objektif kita tak ada ya. Sini tak ada pilihan. Cikgu boleh buka di SKP, copy dan paste di sini ya untuk learning objektif. Sama je dengan learning standard actually ya, learning objektif. Okay, project title, student outcome semua boleh masukkan. Lepas tu cikgu save kan. Okay, sudah save, boleh nampak pergerakan anak panah ini. Maksudnya langkah seterusnya ialah tentang learners profile. Okay, bagaimana profile pelajar form 3 itu mereka telah belajar. They have been exposed, sudah didedahkan dengan topik itu, sudah dibincangkan, ini ikut kesesuaian lah. Okay, multiple intelligent, interpersonal, kinesthetic, logical, mathematic contohnya. Okay. Ini boleh pilih instructional media yang kita gunakan. Kalau kita gunakan PowerPoint, kita boleh pilih PowerPoint. Kalau kita guna reference book, klik reference book. Okay. Kalau guna textbook, worksheet dan sebagainya. Okay. Ini untuk integration of terms, theme, stream. Kalau ada boleh masukkan dan kita save. Okay, seterusnya adalah developing skill. Kita ikut je flow dia. Okay, creativity boleh pilih apa dia. Critical thinking, communication, pilih
collaboration ni semua saya tak masukkan lah. Save. Lepas tu building character, mindfulness, curiosity, courage, resilient. Okay. Ini dalam versi bahasa Melayu, cikgu boleh baca juga lah ya. Semua akan keluar bahasa Melayu kalau cikgu pilih dalam versi bahasa Melayu. Okay, leadership. Okay, dan save. Okay, seterusnya ini tiling, meta function. Okay, dan instructional event setting ni nanti untuk kita punya RPH, kita nak berapa step, ini boleh setting. Save. Lepas tu kita pergi ke edit, MIW, create. Maksudnya kita dah hadiahkan satu MIW di sini. Okay, ini untuk mingguan punya ya. Okay, sekarang kita nak create RPH. Okay, kita boleh klik pada timetable di sini. Okay. Kita nampak ada timetable keluar. Di sini saya rujuk kepada contohnya ialah timetable bagi jadual A. Okay. Matematik contoh saya select yang ni 3A. Okay. Jadi sini saya deselect dulu sebab saya tak nak, nanti saya kena padam semua susah kan. Okay. Contohnya dia punya instructional profile dia. Semua topik sebab ulang kaji, so saya klik semua. Okay. Student expose, saya gunakan untuk klik mana yang sesuai lah. Okay, kita klikkan mana-mana yang kita rasa sesuai. Lepas tu instructional event nampak tak di sini? Biasanya kita nak set induction, step 1, step 2. Biasanya kita tak banyak step sangat ni. Kalau cikgu memang nak guna banyak step, boleh teruskan closure. Jadi saya hanya gunakan 4 step saja. Lepas tu saya letakkan create ERP. Okay. Bila saya create, automatik dia akan keluar page ini yang menunjukkan RPH untuk kelas 3A. Okay. Nampak sini? Dia ada di sini list dia. Nampak? ERP1 Monday 10 hari bulan 1 9.30 pagi. Okay. Jadi macam mana kita nak buat RPH? Okay, macam biasa. Okay, kita akan isikan di sini untuk set induction 5 minit. Apa yang kita nak buat? Introduction atau refresh. Okay. Ataupun ingat balik, okay, tajuk yang dia telah belajar sebelum ini. Okay, apa learners punya engagement, kita tekankan I di sini. Maksudnya apa aktiviti yang pelajar tu buat. Okay, pelajar menonton video. Okay, contohlah. Okay, ini role of teacher giving guidance, macam mana cikgu buat dia. Okay, teknik brainstorming ke, soal jawab ke. Ini stream element found in teaching and ini formative, bagaimana kita buat. Untuk yang formative evaluation dia, mungkin kita tanya soalan, okey, untuk kepada beberapa pelajar dan pelajar boleh respon. Contohlah kita boleh type di sini ya. Kalau cikgu nak copy daripada mana-mana RPH, copy, lepas tu klik di sini Ctrl V ya, tekan Ctrl V. Okey, baru boleh paste ya. Step 2, ikut masa dia ya. Kalau satu masa saja saya letak macam ni 20 minit. Okey, apa yang kita buat di sini? Contoh discussion of final year exam paper. Okay, apa student buat? Student watch PowerPoint presentation to understand the topic. Okay, bagaimana cikgu tu tunjukkan dia punya proses tu ialah menulis jawapan dan langkah pengiraan yang betul pada soalan yang dibincangkan. Dan teruskan. Step 2, apa yang dibincang, kalau tak ada, untick di sini. Lepas tu closure, penutup. Apa yang dibuat, summarize.
ataupun buat kesimpulan terhadap apa topik yang dipelajari pada hari ini. Okey, dan isikan semua ni. Okey, nampak? 30 minit. Jadi kena semak masa yang tu samalah dengan masa yang ditentukan. Okey, di sini adalah untuk reflection. Biasanya kita buat RPH sebelum kelas. Jadi selepas kita save dulu, apabila selesai kelas, kita tekan balik bahagian open record ni, boleh open balik record, buka balik 3A DRP1 dan bolehlah tuliskan dia punya ataupun buatkan dia punya refleksi. Okey, di sini. Lepas tu savekan DRP. Okey, save DRP. Okey, maksudnya untuk hari itu kita dah lengkapkan dia punya RPH. Okey, jadi boleh ulang untuk kelas berikutnya, tekan saja MIW. Okey, nampak tak dia akan keluar yang benda yang sama. Tekan pada jadual waktu ini, dia akan pergi ke jadual. So kita boleh pergi ke kelas yang berikutnya. Contoh di sini adalah 3J. Okey, dan kita dapat 3J. Jadi ini saya untick dulu dan saya akan select mana yang bersesuaian. Sama macam tadi. Balik open record. Okey, nampak di sini ini yang saya dah buat untuk kelas saya. Jadi kalau untuk lihatkan 3A DRP1, kita hanya tekan saja ataupun klik saja DRP1. Okey. Okey, tadi ini yang saya cuba buat contoh ni, yang bawah ni. Okey. Saya tekan balik DRP1. Jadi dia akan keluar balik ini. Dan bila kita nak edit, dia tekan semula edit DRP. So kita boleh edit semula. Okey. RPH tersebut, ataupun untuk menulis refleksi, kita boleh tulis semula refleksi. Okey. Okey, kalau nak seterusnya MIW, kita boleh create yang seterusnya. Okey, tekankan di sini, katalah saya buat untuk hari Rabu, saya tekan 3J. Okey, sini 3J. Okay, saya tak mau ada step 3 and 4. Okay, katalah saya pilih semua contoh. Okay. So saya letak create DRP. Okay. Bila saya create DRP, tengok di bawah sekali dekat sini nampak 3J dah keluar. Okay, ini DRP yang pertama lah. RPH yang pertama. Okay. So secara yang sama diteruskan sehinggalah untuk setiap kelas tu habis satu minggu ada berapa sesi. Okey, ada berapa sesi kelas dia. Okey. Jadi kita ulangkan langkah yang sama sehingga kita selesai. Selepas itu apabila pada hari Jumaat biasanya kita kena submit semua Contohnya saya buka balik yang saya punya tu. Okey. Apa kita buat, katalah kita nak hantarkan ni, kita hanya tekan submit for endorsement. Bila submit, pegawai ataupun contohnya guru kanan ataupun PK, dia akan dapat mesej tersebut dan dia akan sahkan. Okey. Itu maksudnya dah selesai lah kerja. Okey. Jadi DLP kita mesti lengkap ikut jadual waktu yang kita dapat tu. Contohnya macam ni, saya ada mathematics, saya ada sampai berapa? 15 RPH untuk seminggu. Untuk form 4 ada 2, form 5 ada 2. Okey, kecuali cuti lah, ada cuti dan sebagainya. Ini maksudnya 1 minggu penuh dan saya perlu submitkan semua file ni pada hari Jumaat. Okey, ataupun ikutlah arahan daripada pegawai penilai. Pegawai yang nak mengesahkan RPH. Okey. Jadi yang ni bawah ni saya tadi yang tambah ni saya tak nak, saya nak delete semula lah sebab saya hanya tambah untuk contoh saja. Jadi saya hanya klik delete. Okey. Confirm delete. Yes. Okey. Jadi kita tengok balik, sudah tak ada lah yang tadi tu. Ini saya tak delete lah sebab saya mahu nak gunakan. Okey. Jadi itu saja untuk CIDS versi 9.
Cikgu boleh try buka atau tekan semua di sini biar nampak setiap button tu apa yang kita ada. Okay. Language, cikgu boleh tukar di sini kalau nak versi bahasa Melayu. Okay, sini ada banyak link-link yang kita boleh. Video tutorial ialah video cikgu lihat semula bagaimana cara nak setting ataupun nak buat RPH dalam CIDS. Okay, di sini boleh lihat semula lah. Okay. Dan sekiranya selesai, kita bolehlah exit ataupun tutup. Okay, itu sajalah daripada saya.